Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil mukarrabin wa alihi wa ashabihi wasyuhada'i was salihin wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sambungan pengajian kitab Sayrus Salikin jilid kedua, bab yang kelima, adab-adab bersahabat. Sambungan adab bersahabat iaitu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajula zara akhahu fillah fa arsadallahu lahu malakan faqala aina turid faqala uridu an azura akhi fulanan faqal li hajatin laka indah qal la qal li qarabati bainaka wa bainah qal la fa bi ni'matin lahu indaka qal la qal fima qala uhibbuhu fillah qal innallaha arsalani ilaik yukhbiruka annahu yuhibbuka lihubbika iyyah wa qad aujaba lakal jannah. Rawahu Muslim. Maksudnya bahawasanya seorang laki-laki pergi ziarah ia akan saudara baginya di dalam berkasih-kasihan kerana Allah Ta'ala, maka menyuruh Allah Ta'ala baginya akan malaikat mendapati akan dia pada jalannya itu. Maka berkata malaikat itu, ke mana engkau berkehendak pergi? Maka katanya, aku berkehendak ziarah akan saudaraku si fulan. Maka berkata malaikat itu, adakah bagimu hajat padanya? Maka katanya, tiada. Maka berkata malaikat itu, adakah kerana kerabat antaramu dan antaranya? Maka katanya, tiada. Maka berkata malaikat itu, adakah kerana nikmat baginya padamu? Maka katanya, tiada. Maka berkata malaikat itu, maka dengan sebab apa engkau pergi kepadanya? Maka katanya, adalah aku kasih akan dia kerana Allah Ta'ala. Maka berkata malaikat itu, maka bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh akan daku kepadamu, mengkhabarkan akan dikau dengan bahawasanya Allah Ta'ala itu kasih akan dikau kerana kasih engkau akan dia, dan telah mewajibkan ia bagimu akan masuk ke dalam syurga. Mana hadis ni cukup panjang. Jadi kesimpulannya, seseorang yang bersahabat dengan seseorang yang bukan saudara maranya lah. Saudara mara dikira kaum kerabat. Mana dia bersahabat itu semata-mata kerana Allah, bukan kerana orang itu ada harta, bukan kerana ada kepentingan dengan orang itu, semata-mata kerana Allah. Maka dalam keadaan dia bersahabat itu, dia ziarah pula akan sahabatnya semata-mata kerana Allah, maka telah disebut dalam hadis tadi, Allah kasih akan orang itu dan melayakkannya masuk ke dalam syurga. Ini dikatakan hablum minan nas.
Mana hablum minan nas ni buat baik sesama manusia atas prinsip lillahi ta'ala. Bukan buat baik sama manusia ada kepentingan. Hari ni ramai orang buat baik sama manusia ada kepentingan masing-masing. Orang yang ada kepentingan dia baiklah. Orang yang dia tak ada kepentingan, dia tak adalah nak berkawan dan sebagainya. Mana atas prinsip semata-mata kerana Allah. Hablum minan nas, mana menjalinkan hubungan baik sesama manusia, iaitu sesama kaum muslimin yang dituntut. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Rawahu Ahmad. Yang terlebih teguh perpegangan tali iman itu, iaitu kasih kerana Allah Ta'ala dan benci kerana Allah Ta'ala. Maksudnya yang dikatakan iman tu, dia kasih seseorang kerana Allah, dan dia benci sesuatu kerana Allah. Sebab apa dia benci? Kerana Allah benci, bukan sebab atas nafsu dia. Dia benci akan sesuatu, sama ada benci orang ke, benci perbuatan ke, benci apa saja, dia benci sebab Allah benci. Bukan kerana ikut marah, perasaan yang tak elok dalam diri. Begitu juga dia kasih. Dia kasih sesuatu ataupun kasih seseorang kerana Allah. Maka itulah yang dia katakan teguh berpegang dengan tali iman. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, falihaza yajibu an yakuna lirrajul a'da'un yubghiduhum fillah kama yakunu lahu asdiqa wa ikhwan yuhibbuhum fillahi ta'ala. Maka diketahui dengan hadis ini, wajib bahawa ada bagi seseorang laki-laki itu seteru yang membenci ia akan mereka itu kerana Allah Ta'ala dengan sebab dia berbuat maksiat. Seperti wajib bahawa ada baginya kekasih dan saudara yang mengasihi ia akan mereka itu kerana Allah Ta'ala dengan sebab ia berbuat taat itu. Maknanya selain kita bersahabat, mana sahabat ni atas nama Allah, dah tentu orang itu orang yang baik, orang yang soleh. Dan ada juga seteru. Sebab apa dia berseteru? Sebab orang itu melakukan maksiat, mana tak redha dengan perbuatan maksiat ni. Tapi bukan bermaksud menghina orang buat maksiat itu, tapi perbuatannya itu kita tak boleh redha dengan maksiat. Tapi orang yang buat maksiat itu kita tak boleh hina. Sebaliknya mohon doa supaya orang tu diberi hidayah. Tapi perbuatan maksiat itu kita tak boleh redha. Tak apa. Dia tak boleh tak apa sebab itu maksiat. Allah benci, Allah larang, dia buat. Mana perbuatannya itu kita tak boleh sokong, tak boleh redha, tak boleh suka. Kena benci perbuatannya. Tapi orangnya, orang yang melakukannya, kita kena banyakkan doa. Kalau kita mampu bagi nasihat, lagi baiklah. Mampu bagi teguran, mampu bagi nasihat, itu lagi baik. Kalau tak mampu, kita berdoa, mudah-mudahan orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Imam Ghazali lagi, yakni wajib atas seseorang yang mukmin itu menseterui akan orang yang kafir dan orang yang berbuat maksiat, dan benci akan dia kerana Allah Ta'ala. Mana orang kafir itu perbuatan kufurnya itu, bukan orangnya. Orang yang asi ataupun orang yang melakukan maksiat, perbuatan maksiatnya itu, kita kena benci. Kerana perkara itu dilarang oleh Allah SWT, ditegah oleh Allah SWT. Orang kafir, masa dia melakukan kekufuran, dia tengah kufur, kena benci. Bila dapat hidayah, alhamdulillah. Mana Allah bagi petunjuk. Sama juga orang buat maksiat, masa dia buat maksiat kena benci, tak boleh sokong pula, support pula, oh bagus dia buat maksiatnya.
Orang tukar jantina, bagus, hak asasi, macam itulah, mana boleh. Ya, sebab itu ditegah oleh Allah. LGBT, pergi sokong pula, tak boleh. Sebab itu ditegah oleh Allah. Tak boleh diraikan, tak boleh bertolak ansur, berlebih kurang, tak boleh. Kena tunjukkan kita benci perbuatan maksiat itu, umpama LGBT tadi. Sebab perbuatan itu sangat dilarang oleh Allah SWT. Tak boleh meraikan pula, sebab dah naluri macam tu kita kena raikan, ya. Kena sediakan pula kemudahan-kemudahan untuk golongan-golongan macam ni, padahal dia melakukan perkara yang sangat ditegah oleh Allah. Sampai peringkat jadi satu persoalan besar pula, peringkat negara nak fikir mana nak masuk tandas, golongan LGBT, tandas mana nak masuk, tandas lelaki ke tandas perempuan, sampai jadi masalah negara pula, nak dipikirkan. Pada banyak lagi benda besar yang kena fikir, nak fikir golongan macam ni pula jadi satu persoalan negara. Jadi itu perkara maksiat, kena benci, kena tunjukkan kebencian kita terhadap perbuatan maksiat itu, supaya kita tidak ditanya oleh Allah SWT, supaya kita terhindar daripada golongan yang redha kepada kemaksiatan, redha kepada kekufuran. Sebab disebut dalam mafhum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang redha kepada maksiat, mana dia tak buat maksiat tapi dia redha dengan perbuatan maksiat itu, yang dikatakan redha termasuklah sokong, maknanya bagi semangat pada itu perbuatan maksiat, maka dia seperti melakukan maksiat itu. Orang yang melakukan perbuatan maksiat itu, sama aja, walaupun dia tak buat tapi redha, ya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu lagi, wa yurwa anna Allah Ta'ala awha ila nabi minal anbiya amma zuhduka fid dunya faqad ta'ajjalta ar-raha wa amman qita'uka ilayya faqad taghazzarta bi walakin hal adaita fiyya adwa hal walaita fiyya waliya. Dan meriwayatkan oleh setengah ulama bahwasanya Allah Ta'ala bertitah kepada seorang nabi daripada beberapa anbiya dengan firman-Nya, adapun zuhudmu di dalam dunia, yakni adapun bencimu akan dunia, maka sesungguhnya telah engkau segerakan dengan dia akan istirahatmu di dalam dunia, dan adapun putusmu daripada dunia dengan berbuat ibadat kepadaku, maka sesungguhnya telah dapat kemuliaan engkau dengan daku. Tetapi adakah engkau menseterui di dalam agamamu akan seteruku kerana aku, dan adakah engkau kasih di dalam agamamu akan kekasihmu kerana aku. Mana ni kisah Imam Ghazali meriwayatkan satu kisah bagaimana Allah berfirman kepada seorang Nabi. Tidak dinyatakan dalam kata-kata Imam Ghazali ni Nabi apa namanya, tapi salah seorang Nabi. Mana Nabi ni banyak, ada 124,000. Jadi Nabi ni ibadatnya, dia seorang yang zuhud. Yang dikatakan zuhud itu dia memutuskan dirinya, ikatan hatinya dengan dunia, hidup di dunia tapi hatinya tidak terikat dengan dunia. Mana dia tak cinta dunia, itu dikatakan orang zuhud. Tapi bukan buang dunia. Macam mana nak buang, duduk dalam dunia ya? Tapi hati itu tak terikat dengan dunia, itu dikatakan orang zuhud. Maka Allah iktiraf akan kezuhudannya. Begitu dengan dia berbuat ibadat, maka Allah iktiraf dengan ibadatnya itu. Tetapi Allah bertanya lagi, adakah engkau berseteru dengan orang yang aku berseteru dengannya? Maknanya apa?
kita wajib berseteru, kita wajib membenci orang yang Allah benci. Orang ni masuk golongan yang disebut orang-orang yang Allah benci. Ya, kena benci. Tak boleh kita nak berbuat baik. Ya, siapa golongan yang Allah benci? Orang musyrik, orang kafir. Sebab dalam lafaz takbir hari raya, walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Dan sebenarnya zaman sekarang ni musyrikun tu lagi ramai sebenarnya daripada kafirun. Itu sebab saya kalau lafaz takbir raya saya biasa sebut walau karihal musyrikun, walaupun kebiasaannya walau karihal kafirun. Mana dua-dua betul. Kalau orang yang tak mengaji dia kata mana boleh musyrikun, dah biasa dengar TV kafirun, dah biasa dengar radio kafirun, tiba-tiba buat musyrikun pula. Dua-dua betul. Walau karihal munafiqun pun boleh. Ya. Walau karihal munafiqun. Dan yang ramai hari ini orang musyrik. Orang musyrik ni maknanya tak semestinya dia pergi ke Tok Kong. Tak semestinya dia pergi ke tempat-tempat ibadat agama lain. Itu orang kafir. Jelas. Kafir ni jelas. Orang musyrik ni kadang-kadang dalam masjid pun ada. Iaitu orang yang melakukan syirik. Syirik yang mana? Syirik dalam hati. Dia menduakan Allah dalam hati. Mana pakaiannya dilihat pakaian seorang Muslim, seorang yang beragama Islam, tapi hatinya mensyirikkan Allah, maka dia musyrik. Walaupun datang masjid, walaupun datang surau, walaupun dia beribadat kepada Allah, tapi rupanya hatinya mensyirikkan Allah. Bukan senang nak buang syirik ni. Cukuplah kita rasa ada kuasa lain yang hebat selain Allah. Cukuplah kita rasa ada kuasa lain yang dapat melindungi kita selain Allah. Cukuplah dalam hati merasakan ada yang menyelamatkan kita selain Allah. Maka itu sudah dikira syirik. Maka orang yang melakukan syirik itu dipanggil orang musyrik. Ramai dipanggil musyrikun. Ini yang kita nak buang syirik daripada hati. Apa akibatnya kalau ada syirik dalam hati? Segala amal ibadat kita ditolak oleh Allah. Bila ada syirik, iman tak ada. Dia tak akan duduk sekali dalam masa yang sama beriman, dalam masa yang sama dia orang musyrik, tak ada. Ya, mana kalau ada syirik, tak ada iman dalam hati. Bila tak ada iman, makna segala ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Penat macam tu aja. Ni kena buang syirik. Ya, makna supaya betul-betul hati kita ni hanya kerana Allah. Kita nampak semuanya dari Allah. Bencana yang berlaku hari ini semua dari Allah. Ada sebab musababnya. Allah turunkan sesuatu itu ada sebab musabab. Mungkin pada zahirnya kita nampak punca macam itu, macam ini buat kajian, orang buat kajian macam ini puncanya, itu zahir. Tapi kalau orang yang pegang pada tauhid, sebab musabab semuanya dalam takluk kudrat iradat Allah. Mana bencana berlaku? Contoh sekarang COVID-19, denggi pun banyak. Dekat Ipoh banyak kes denggi. Apa lagi satu chikungunya. Betul kan nyebut ya. Tu pun banyak yang kena. Mana ini semua bencana Allah turunkan, tentu ada sebab musababnya. Mana kita kena melihat sebagai orang yang beriman, Allah turunkan bencana itu bagi orang yang beriman sebagai ujian. Mana kita orang yang beriman menghadapi bencana itu sebagai ujian. Mana kita sabar, redha, maka darjat kita meningkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang engkar, bagi orang yang derhaka kepada Allah, bencana itu sebagai azab, sebagai tanda kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kena dah dekat dunia. Itu orang yang melakukan larangan Allah.
melanggar perintah Allah. Maka semua yang berlaku kerana sebab musabab yang Allah dah tetapkan. Terangkatnya wabak pun kehendak Allah. Mungkin sampai masa ini terangkat lah. Ya, sekarang ni tak bebas lagi lah. Ya. Sekarang ni lagi ketat pula ya, jenuh nak pakai pelitup muka. Memang lemah lah sikit ya. Tapi nak buat macam mana? Dah itu dia punya SOP-nya, wabak masih ada lagi, bahkan makin meningkat balik. Terpaksa ya. Mana sampai masanya akan terangkat juga. Mana terangkatnya itu pun kerana Allah. Walaupun zahirnya nanti mungkin sebab jumpa vaksin, jumpa ubat dan sebagainya, jumpa rawatan yang baik ya. Itu zahir. Mana terangkatnya sesuatu itu pun dengan kudrat iradat Allah. Itulah pegangan orang yang beriman. Tak boleh langsung kita dalam hati itu mensyirikkan Allah. Mensyirik ini cukup dalam hati kata, dengan sebab usaha aku macam inilah aku sihat, dengan sebab aku buat macam inilah aku selamat. Tak boleh langsung. Kita kena berusaha untuk jaga kesihatan. Kena jaga, tak boleh biar macam itu. Kalau sakit, boleh ke makan ubat? Boleh. Tapi iktikad itu tak boleh dalam hati kita, sebab aku makan ubat lah aku sihat, sebab aku pandai jaga kesihatan lah aku selalu exercise lah aku sihat. Tak boleh. Kena jaga sungguh. Syirik inilah yang tak sedar. Kalau syirik nyembah pokok, tu nampak kan. Orang banyak, orang yang mengaji tak buat lah. Jelas. Syirik pakai tangkai, nampak. Dia yakin dengan tangkai. Tapi syirik pegangan dalam hati. Ni yang tak nampak. Ini dikatakan syirik khafi. Syirik khafi ni pun satu yang cukup bahaya ya. Dan kata Sayyidina Isa alaihi salam, maksudnya berkasih-kasihan kamu kepada Allah Ta'ala dengan benci akan orang yang ahli ma'asi, dan hampirkan diri kamu kepada Allah Ta'ala dengan menjauh daripada mereka itu, dan tuntut oleh kamu akan redha Allah Ta'ala dengan benci akan mereka itu. Maka berkata mereka yang dikhitab oleh Nabi Isa alaihi salam itu dengan katanya, hai Ruhullah, maka siapa yang kami duduk bertaulan dengan dia? Maka sabda Nabi Isa alaihi salam, duduk kamu bertaulan akan seseorang yang mengingatkan kamu dengan Allah oleh melihat akan dia, dan duduk kamu bertaulan akan seseorang yang menambahi di dalam amal kamu itu oleh perkataannya, dan duduk oleh kamu bertaulan akan seseorang yang menggemarkan akan kamu di dalam akhirat oleh amalnya. Maksudnya apa? Nabi Isa bagi panduan untuk bertaulan ataupun bersahabat ataupun berkawan dengan orang macam mana. Mana Nabi Isa kata, carilah taulan ataupun kawan yang apabila kita berkawan dengannya, kita nengok wajahnya, nengok rupanya, mengingatkan kita kepada Allah. Nengok kita teringat, aku tak sembahyang lagi. Contohnya nengok rupa kawan kita, aku tak sembahyang lagi. Nengok rupa kawan kita teringat Allah. Mana kita memandang dia itu dengan pandangan yang baik. Tapi kalau nengok orang tu teringat benda yang tak elok, habislah. Tengok muka dia teringat perkara yang tak elok, teringat apa-apa sajalah perkara yang maksiat, maka ini jangan kawan. Tengok orang ni, ini kaki nombor ekor, tak boleh lah. Tengok rupa kaki judi, tak boleh. Jangan kawan jenis macam tu. Carilah orang yang bila kita tengok dia, kita teringat Allah, makin kita nak buat ibadat kepada Allah. Itu sebab ada disebut kun ma'allah, jadilah kamu bersama dengan Allah. Apa maksudnya? Allah duduk sebelah kita. Ni kena tafsirnya, kena hurainya. Bukan Allah sebelah kita. Allah laisa kamislihi syai'. Allah bukan ada berarah, berbentuk, ada rupa. Bukan maksudnya bersama Allah tu Allah sebelah kita. Maksudnya apa? Kita bersama dengan
kemuliaan Allah, rahmat Allah. Siapa yang bawa rahmat tu? Malaikat. Rahmat Allah tu dibawa oleh makhluknya yang bernama malaikat. Mana malaikat bawa rahmat kepada manusia? Dari Allah. Jadi orang yang macam mana? Tentulah orang yang beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh. Maka maksud kun ma'allah, jadilah kita dikelilingi oleh malaikat. Itu maksudnya. Bukan Allah tu sebelah kita, malaikat tu berkeliling kita. Bahkan kita kenal malaikat. Ini dikatakan golongan yang sudah mencapai makam musyahadah. Kita kenal malaikat tu. Bukan dalam kubur baru kenal. Bukan senang lah. Orang yang musyahadah ni tak banyak. Tambah akhir zaman ni. Kalau zaman dulu banyak lah orang golongan musyahadah ni. Tu yang disebut awliya, wali-wali Allah. Orang musyahadah ni orang yang kenal malaikat, nampak malaikat tu. Hari ni banyak dengar cerita orang nampak jin aja kan. Orang berubat yang nampak jin, memang nampak. Jin ni dia alam rendah, alam malakut. Malaikat ni alam atas lagi, alam jabarut. Mana boleh nampak malaikat? Sebab apa? Dia makhluk. Tapi bukan semua orang boleh nampak. Orang yang bersih hatinya diperlihatkan akan makhluknya yang mulia. Siapa makhluk Allah yang mulia? Malaikat. Tak ada satu pun malaikat yang engkar perintah Allah SWT. Malaikat ini antara tugasnya membawa rahmat. Jadi kun ma'allah tu makna dikelilingi oleh malaikat yang membawa rahmat. Andai kata kita belum mampu lagi nak berkawan, nak dikelilingi oleh malaikat, maka disebut kun ma'aman ma'allah. Mana kita berkawan dengan orang yang bersama Allah. Kita cari orang tu. Kita cari orang yang bermusyahadah ni, orang yang musyahadah, kita cari dia. Mana orang-orang yang soleh ini, kita berkawan dengan dia. Mudah-mudahan kita pun menjadi pengikutnya, mendapat tempiahnya sekali. Dapat sekali. Ya, bukan senang nak bersih hati, bukan senang. Nak keluar sifat dengki, nak keluar sifat kasihkan dunia, bukannya senang. Ceritanya senang, tapi nak buang dalam hati tu bukan senang. Sayang dunia, dengki, tamak, bakhil, itu semua sifat mazmumah. Nak keluarkan daripada hati cukup sukar. Maka mudah-mudahan dengan kita berkawan dengan orang yang soleh tadi, kita pun lama kelamaan jadi orang yang soleh juga. Tapi kalau kawan dengan orang yang mengajak kepada kemaksiatan, lama-lama terikut juga. Lama-lama terikut. Mana kita sebenarnya kena betulkan diri kita. Baik, kita buat baik, maka orang akan ikut kita. Mana hari ini kalau dakwah guna lidah aja, cakap aja banyak, ajak orang buat baik, tapi diri sendiri tak betul lagi, maka letih lidah. Kerin air liur. Ajak orang buat baik tapi diri tak betul lagi, mana hati tak betul lagi, mana orang nak ikut? Mana kena kita buat baik. Baikkan hati. Bila hati kita baik, orang tengok pun orang akan ikut. Belum kita cakap lagi, belum kita ngajak lagi buat baik. Kita betulkan hati kita. Bila betul hati kita, bersih hati kita, maka orang tengok pun orang akan bertanya pula, nak ngikut kita. Itu dakwah bil hal. Itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah bersih hatinya, ya. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maksudnya, demi Allah, jika aku puasa sehari-hari, tiada aku berbuka, dan jika aku berdiri semalam-malaman dengan berbuat ibadat, tiada aku tidur-tidur, dan jika aku belanjakan akan hartaku yang baik-baik,
kemudian yang baik-baik di dalam sabilillah, maka aku mati pada ketika hari matiku, padahal tiada ada di dalam hatiku kasih bagi orang yang berbuat taat akan Allah Ta'ala, dan tiada dalam hatiku benci bagi orang yang berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, nescaya tiada memberi manfaat akan daku oleh sesuatu yang demikian itu. Maksudnya kata Abdullah bin Umar ni, iaitu salah seorang sahabat Rasulullah, walaupun aku puasa aku hebat, mana banyak puasa sunat, ya, walaupun aku bangun qiyamul lail, tak tidur-tidur, mana hebat solat malamnya, tapi dalam hati aku ni tak ada sikit pun rasa kasih ke orang yang taat pada Allah, tak ada sikit pun rasa benci pada orang yang melakukan maksiat pada Allah, maka semua ibadat tadi tak ada memberi apa-apa faedah. Itu sebab kena ada hati kita ni, orang yang buat taat kita kena kasih. Orang ni rajin buat baik, rajin buat amal soleh, kita kena kasih orang ni. Orang yang maksiat kita kena benci orang ni, perbuatan maksiatnya. Ini kadang-kadang orang yang datang masjid dimaki hamun, ya. Kadang-kadang sesama ahli masjid, bukan masjid sinilah, ya. Jadi permusuhan, ya, padahal sama-sama beribadat, sedangkan sama-sama berbuat ketaatan kepada Allah. Tapi jadi bermusuh-musuhan, sedangkan datangnya atas tujuan beribadat. Maka macam mana nak Allah terima amal? Ya? Walaupun banyak semayang, walaupun banyak puasa, dan begitu juga amal lain yang tidak disebutlah, mana kias sajalah. Walaupun amal lain hebat, tapi hatinya suka bermusuh-musuhan. Sesama ahli masjid pun nak bermusuhnya, ya. Nak cari salah orang tu, cari salah orang ni, maka apa faedah amal tadi? Tidak ada langsung memberi manfaat. Ni sama-samalah kita muhasabah, supaya betul niat kita hanya beribadat kepada Allah, dan orang yang beribadat ini kita kasih semuanya. Kita tengok je semua orang baik-baik, jangan kita cari salah. Bagus dia orang buat baik, dia orang rajin datang majlis ilmu, dia orang rajin datang masjid, datang surau, kita mandang tu, kena pandang yang baik-baik, jangan cari yang salah. Sama lah macam kita pergi bawah pokok, cari buah yang elok, jangan cari buah yang dah busuk, ya. Ini buah rambutan banyak dekat bawah pokok, carilah buah yang elok, jangan cari buah yang dah busuk. Sama juga kalau kita bersahabat dengan orang, tengok yang baik-baik, jangan cari yang salah-salah. Bila cari mesti ada jumpa, sebab manusia mana sempurna, ya. Bila cari jumpalah mana yang tak perfect, mana yang tak betul. Bila dicari-cari, diselidik-selidik di soal siasat, jumpalah, sebab manusia mana yang sempurna. Lah dia soal siasat nak tahu, dia pernah ke ngata aku, ya. Nak tahu juga, ya. Dia pernah ke ngutuk aku belakang aku, dia tak berhati nak tahu juga lah, ya. Bila jumpa maklumat, dah jadi musuh, ya. Tak payahlah soal siasat, ya. Nak cari orang tu pernah ngutuk dia ke tak. Maknanya depan kita pandang baik, maknanya hati kita ni penuh dengan husnuzan, sangka baik. Elakkan su'uzzan, sangka buruk. Kerana disebut dalam mafhum hadis Rasulullah, sesungguhnya sangkaan itu, mana sangka buruk itu adalah satu dosa. Walaupun betul dia buat buruk, tapi kita belum dapat maklumatnya, kita bersangka je. Walaupun betul dia buat, tapi pada kita belum jelas lagi, kita hanya bersangka. Bersangka itu dah dikira dosa, walaupun betul dia buat buruk, tapi pada kita belum dapat maklumat, kita bersangka je betul. Dia buat apa ni yang tak elok, kita rasa bersangka, maka itu dah dikira dosa. Apa lagi kalau dia tak buat benda yang buruk tadi, kita bersangka, lagi besar dosanya, ya.
Kalau betul dia buat buruk pun, maklumat tu hanya sangkaan, itu pun dah dikira dosa. Apa lagi kalau tak betul sangkaannya, sedangkan dia telah bersangka buruk, lagilah besar dosanya. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi. Mana kuliah maghrib ini makna masih lagi dalam tajuk adab-adab bersahabat. Jadi hanya sekadar itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika ya Allah. Allahumma ja'alna min awliyaika wa min ahli ta'atika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil mukarrabin ya Allah. Wal malaikatil mukarrabin ya Rahman wal malaikatil mukarrabin ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.